بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Akak lagi dalam Cengkeh Channel. Hari ini Akak akan sampaikan satu kisah pekerjaan juga, iaitu pekerjaan sebagai cikgu. Apa kisahnya yang dilalui oleh cikgu ni? Jom bersama dengan Akak. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan Akak. Kisah seram ni berlaku di sebuah sekolah di Bintulu. Kisah ini adalah tulisan Cikgu Malik. Suatu hari pada hari Sabtu pada tahun 2017, Cikgu Malik mendapat panggilan dari sebuah sekolah di Bintulu. Menurut guru yang menelefon Cikgu Malik, pada pagi Jumaat sebelumnya telah berlaku 2 kes kerasukan pada pelajar mereka. Mereka meminta Cikgu Malik untuk datang ke sekolah pada pagi itu juga untuk melihat keadaan sekolah. Jadi Cikgu Malik diminta izin kepada guru berkenaan untuk datang pada tengah hari sebab kebetulan pada pagi tersebut Cikgu Malik bersama dengan isteri sedang bawa anak mereka ni ke pertandingan mewarna. Anjuran sebuah syarikat swasta dan guru berkenaan pun setuju. Pada tengah hari tersebut, selepas solat Zohor, Cikgu Malik terus berangkat dari rumah menuju ke sekolah tersebut. Perjalanan lebih kurang mengambil masa 20 minit. Alhamdulillah, jalan agak lengang pada tengah hari tersebut, berbeza dengan waktu puncak. Mungkin dalam 30 ke 40 minit baru akan sampai ke sekolah berkenaan. Sesampainya Cikgu Malik di sekolah tersebut, Cikgu Malik hubungilah cikgu berkenaan untuk menunggu Cikgu Malik di ruang lobi sekolah. Jadi Cikgu Malik keluar dari kereta dan dia menuju ke arah lobi. Masa tu kelihatan ada seorang guru perempuan dan seorang guru lelaki di kaki tangga. Mungkinlah guru-guru tu menanti kehadiran Cikgu Malik atau mungkin juga menanti kehadiran orang lain. Sesampainya Cikgu Malik di kaki lobi tersebut, Cikgu Malik mengucapkan salam kepada cikgu berkenaan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Encik nak cari siapa? Tanya guru perempuan tadi. Saya tak cari siapa-siapa, tapi mungkin cikgu yang cari saya tadi. Jawab Cikgu Malik sambil berseloroh je. Encik Ustaz Malik ke? Ya, saya Ustaz Malik, tapi saya lebih selesa dipanggil dengan nama Cikgu Malik. Minta maaf Ustaz sebab tak cam Ustaz. Saya penolong kanan satu dekat sekolah ni. Guru perempuan tersebut memperkenalkan diri kepada Cikgu Malik. Tak apa cikgu, bukan masalah pun kalau tak kenal saya, jangan risau. Sepanjang Cikgu Malik berbual-bual dengan penolong kanan satu tu, Cikgu Malik rasakan yang dia telah diperhatikan dari atas ke bawah oleh guru lelaki yang bersama-sama menemani penolong kanan satu menyambut Cikgu Malik di lobi tadi. Dan asyik memerhatikan gelagat Cikgu Malik. Dari perwatakan cikgu lelaki tu, Cikgu Malik rasakan dia seorang ustaz berdasarkan penampilan beliau. Maaf, ustaz apa khabar? Cikgu Malik dia menyapa sambil dia menghulurkan tangan kepada ustaz tersebut. Alhamdulillah sihat, jawab ustaz tadi. Ustaz Malik ke ni? Saya rasa macam ada yang tak kena sebab ustaz tersebut mengulangi pertanyaan penolong kanan satu tadi. Perasan tak? Ustaz Malik ke ni? Kan cikgu tadi dah tanya. Ya ustaz, boleh panggil saya Cikgu Malik je. Dia macam tak fokus tau. Saya hampir tak cam Ustaz Malik sebab Ustaz Malik pakai seluar jeans, baju Metallica dan cop terbalik.
kata ustaz tadi. Cikgu Malik dia cuma tersenyum je lah sambil dia membenarkan apa yang ustaz tadi jelaskan kepada dia. Ya, itulah kelemahan saya. Unsur-unsur rock masih mengalir dan membelenggu dalam diri saya sebab dari kecil lagi saya ni membesar dengan lagu-lagu dari kumpulan Deep Purple, kumpulan macam Kiss, Metallica semua tu lah dan sebagainya. Kata Cikgu Malik tu. Setelah tu, Cikgu Malik dibawa berjumpa dengan beberapa orang guru di sekolah berkenaan. Kemudian, mereka berkumpul di hadapan kantin sekolah. Penolong kanan satu tadi, dia telah memberi taklimat kepada mereka ni berkenaan dengan kehadiran dan tujuan Cikgu Malik dijemput datang ke sekolah berkenaan. Jadi, Cikgu Malik ni, dia mendapat banyak info dari guru-guru berkenaan tentang gelaja histeria yang mula subuh di sekolah tersebut. Setelah beberapa ketika, Cikgu Malik ni dibawa oleh kesemua guru-guru berkenaan untuk mengelilingi sekolah dan pergi ke tempat-tempat yang dikatakan sebagai kawasan keras. Menurut Cikgu Malik, memang keras sebab sekolah berkenaan diperbuat daripada batu bata, simen dan juga besi. Itu kata Cikgu Malik di berseloroh. Sebelum memulakan langkah, Cikgu Malik membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia bacalah apa yang berpatutan untuk memulakan tugas dia. Jadi, akak bacakan erti kepada doa yang dibacakan. Dengan nama Allah yang tiada dimudaratkan sesuatu apapun, dengan namanya sama ada di bumi dan di langit, dan dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian penolong kanan satu, ustaz dan 5 orang guru telah diarahkan untuk menemani mereka. Mereka seramai 8 orang berjalan mengelilingi sekolah tersebut. Menurut pemerhatian Cikgu Malik, ada beberapa kawasan yang berpotensi untuk menjadi tempat tinggal makhluk tersebut. Mungkin kerana faktor kotor, faktor sunyi dan tak berpenghuni. Semasa menuju ke hujung kawasan sekolah berkenaan, di sebuah blok terakhir yang sunyi, mereka telah berhenti sekejap. Dindingnya tu memang agak kotor, daun-daun pokok berjuntai hingga ke bawah. Bau dekat situ hanyir dan hancing, sunyi dan sepi. Nampak pada pandangan mata Cikgu Malik bahawa guru-guru berkenaan tak selesa bila berada di kawasan tersebut. Mungkin kerana takut. Wallahualam. Memang kawasan tersebut agak sunyi dan jauh dari kelas-kelas yang lain. Rasanya itu blok yang paling hujung dan paling dalam sekali di sekolah tersebut. Penolong kanan satu yang mulanya diam je, tiba-tiba bersuara. Ustaz, di sinilah kita menerima aduan yang pelajar kita kerasukan. Seorang menyanyi dan seorang lagi menangis. Kami dah bawa mereka ke hospital untuk rawatan susulan. Alhamdulillah, mereka dah pun sedar dan diberi cuti sekolah. Ini adalah untuk mengelakkan pelajar lain terganggu, Ustaz. Saya faham, Cikgu. Balas Cikgu Malik. Dalam kesunyian dan keheningan suasana pada ketika tu, Cikgu Malik dapat menangkap suara perempuan sedang menyanyi. Bunyi suara perempuan tersebut agak jauh, tapi seolah-olah dekat betul dari ruang telinga Cikgu Malik. Garau dan lembut tetapi menusuk ke jiwa lah bila didengari oleh kita. Rasanya lah menyanyi macam mana kak tak boleh gambarkan. Entah lagu dan irama apalah yang didendangkan, Cikgu Malik pun kurang pasti. Tapi sepertinya suara garau tu diiringi dengan muzik gamelan yang kebiasaannya dimainkan di istana pada zaman dahulu kala. Seolah-olah lagu tersebut dimainkan oleh puluhan orang. Sangat asyik rasanya. Kalau mendengar dengan khusyuk, memang kita akan terbawa-bawa dengan lagu tersebut. Pada ketika tu, Cikgu Malik rasakan yang mereka sedang dikelilingi oleh ramai orang dan susunan alunan muzik itu adalah yang sangat indah.
Patutlah pelajar di sini histeria. Bisik hati Cikgu Malik. Cikgu Malik dia diam untuk beberapa ketika tau. Sekadar untuk kepastian bahawa suara yang dia dengar tu betul-betul suara manusia ataupun tidak. Dia cuba mengamati suara tersebut. Dan suara tersebut terus juga mendendangkan lagu yang mengasyikkan. Cikgu Malik memerhati gelagat guru-guru lain. Manalah tahu mereka juga mendengar apa yang Cikgu Malik dengar kan. Jadi Cikgu Malik dia perhatikan setiap wajah guru yang ada dekat situ. Pada awalnya semuanya seolah-olah tak mendengar suara nyanyian tersebut kecuali ada seorang guru ni. Cikgu Malik ingat-ingat lupa nama guru tu sebut. Memang dia cuba ingat lupa macam tu. Bukan lupa tapi belum sempat nak berkenalan pun dengan guru tersebut time tu. Untuk memudahkan cerita, Cikgu Malik namakan guru tersebut sebagai Cikgu Amin. Ini berdasarkan nama pada tag yang Cikgu Amin tu sematkan dekat atas poket baju sebelah kiri kemeja dia. Jadi Cikgu Malik diperhatikan gelagat Cikgu Amin yang cuba menangkap dari mana arah suara tersebut datang. Dia cuba juga mencari apa yang telah didengari oleh Cikgu Malik. Sepertinya suara tu semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Cikgu Malik cuba berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sebaik-baik pelindung. Suasana ketika tu agak sunyi. Cikgu Malik tak tahu apa yang difikirkan oleh cikgu-cikgu lain. Akhirnya Cikgu Malik bersuara untuk sekadar memecah kesunyian tersebut. Rasa risau dan rasa ingin tahu. Cikgu-cikgu dengar tak apa yang saya dengar? Cikgu Malik mulakan perbualan. Kami dengar Ustaz macam dari arah situ Ustaz, tapi kenapa suara tu semakin dekat dan semakin jelas? Jelas seorang guru di kalangan mereka sambil menunjuk ke arah bunyi tersebut. Cikgu dengar tak? Cikgu Malik bertanya kepada penolong kanan satu tadi. Dengar Ustaz, saya dengar. Jom kita balik ke pejabat. Saya rasa seram sejuk lah sekarang ni Ustaz. Macam tak dapat nak pijak tanah dah ni. Kita balik Ustaz. Kemudian Cikgu Malik pun menambah. Jom kita balik. Nanti kita bincang lagi di sana. Jadi Cikgu Malik disempat memerhatikan gelagat guru-guru yang ada. Jelas kelihatan masa tu guru-guru tersebut risau dan juga takut. Kemudian Cikgu Malik dia tengok Cikgu Amin masa tu tengah tersenyum. Memandang Cikgu Malik sambil menunjukkan ke arah bunyi yang datang, bunyi tersebut tadi. Jom Cikgu Amin, esok-esoklah kita datang sini balik. Cikgu Amin tersenyum. Dia mengangguk-anggukkan kepala dia sambil berjalan di belakang mereka yang lain. Jadi mereka semua tu berjalan dengan agak sedikit laju lah. Mungkin kalau berlari nanti malulah kalau dilihat oleh anak-anak sekolah kantoi nanti kan. Kalau berlari juga, Cikgu Malik pasti penolong kanan satu itulah yang akan tertinggal dekat belakang nanti. Yalah, bukan senang nak melangkah, nak melompat kalau menggunakan baju kurung dan kasut tumit tinggi diikuti oleh Cikgu Amin yang kedua tertinggal kat belakang. Mungkinlah sebab Cikgu Amin ni dia pendek dan dia agak gemuk. Tak baik tau. Tapi dia berisilah. Kalau berlari maka perut borel lah pula Cikgu Amin tu yang akan sampai dulu ke garisan penamat. Sempat juga Cikgu Malik melawak je. Jadi Cikgu Malik ni dia tersenyum sendiri melihat gelagat cikgu-cikgu tu. Sesampainya di hadapan pejabat, mereka semua pun berhenti kat situ. Perasaan lega terbayanglah pada wajah mereka semua. Jadi Cikgu Malik dia mula mengira jumlah guru yang ada dekat situ. Mana dah tahu takut-takut nanti ada pula yang tertinggal kat belakang kan. Jadi Cikgu Malik dia mulakan dia kira dari diri dia sendirilah satu. Takkan tak kira dia. Lepas tu penolong kanan satu. Jadi 2 orang. Lepas tu ustaz dan 5 orang guru yang lain dia kira. Jadi Cikgu Malik ni dia kira lagi sekali untuk
confirm ke, cukup ke? Jadi Cikgu Malik ni penolong kanan 1, ustaz dan 5 orang guru. Semuanya ada 8 orang. Tapi kenapalah Cikgu Malik ni dirasakan bahawa tadi mereka ni bukan ke 9 orang. Sekarang ni 2 kali kot dia kira. 8. Tak cukup tu. Jadi Cikgu Malik minta semua cikgu yang bersama-sama dengan dia tu tadi untuk memeriksa sekali lagi kalau-kalaulah ada cikgu yang tertinggal. Ternyata hitungan mereka juga sama, 8 orang je yang ada. Akhirnya Cikgu Malik baru perasan bahawa Cikgu Amin tak ada di kalangan mereka. Jadi Cikgu Malik bertanyalah kepada mereka, di mana Cikgu Amin? Kesemua mereka memandang balik semula pada Cikgu Malik dan kemudian memandang ke arah sekeliling sekolah. Seolah-olah mencari tau. Cikgu Amin? Cikgu Amin? Cikgu Amin? Tanya penolong kanan 1. Ya, Cikgu Amin tantah masih tertinggal dekat belakang kot. Jom kita cari. Kata salah seorang dari mereka. Kemudian ustaz tadi bersuara. Ustaz Malik, kat sekolah kita orang ni tak ada orang yang namanya Cikgu Amin. Cikgu Aminah adalah, tapi dah transfer balik Semenanjung. Cikgu Amin tak ada. Cikgu Malik ni terdiam seketika tau bila mendapat feedback dari ustaz tu. Kemudian untuk kepastian, Cikgu Malik ni bertanya lagi. Betul ke tak ada yang namanya Cikgu Amin? Badan pendek, gemuk, pendiam. Ada, boroi. Tak ada, cikgu, kata ustaz tadi sambil dia terbersin betul-betul di muka Cikgu Malik. Cikgu Malik ambil cap dan dia lap lah ke muka dia. Ustaz tadi dia macam tak ada rasa bersalah pun selepas dia terpesing ke muka Cikgu Malik. Jadi Cikgu Malik terpaksa reda je lah. Allahu Rabbi, kalau macam tu tadi saya bercakap dengan siapa? Tanya Cikgu Malik penuh rasa kehairanan. Entahlah ustaz, itulah yang kami pelik tadi. Sebab masa kita berada dekat blok paling hujung tadi, saya memang nampak ustaz bercakap sorang-sorang. Tu pelik tu. Ustaz cakap sorang-sorang. Jelas salah seorang cikgu yang bersama dengan mereka tadi. Mana ada saya bercakap sorang-sorang. Saya bercakap dengan Cikgu Amin. Tapi Cikgu Amin tak jawab dan dia cuma tersenyum je. Kemudian Cikgu Malik diam. Cikgu Malik mula terfikir akan kewujudan Cikgu Amin tadi. Siapa Cikgu Amin? Cikgu Malik masih lagi terdiam. Patutlah Cikgu Amin tak bercakap dan cuma tersenyum je. Lagi satu, yang Cikgu Malik perasan lah, semua cikgu yang mengikuti mereka tadi, tak ada seorang pun yang bercakap dengan Cikgu Amin seolah-olah mereka tu tak nampak akan kewujudan Cikgu Amin pada ketika tu. Cikgu-cikgu semua tak nampak ke Cikgu Amin? Tak nampak ke Cikgu Amin tadi? Tak nampak. Jadi Cikgu Malik dia minta kepastian buat kali yang terakhir kepada cikgu-cikgu yang lain sebab mungkin dia orang mistik kot. Tak ada cikgu, kami tak nampak, jawab ustaz tadi. Yang lain-lain dia mengangguk tanda setuju, memang tak nampak. Okeylah kalau macam tu, jawab Cikgu Malik. Setelah tu Cikgu Malik dia mengambil keputusan untuk balik je ke rumah. Jadi dia berjanji kepada penolong kanan 1 untuk datang lagi pada masa yang lain untuk urusan solat hajat dan dia akan berikhtiarlah untuk menghilangkan gangguan dekat sekolah tersebut. Dari kejauhan dia nak balik ni kan? Dari kejauhan Cikgu Malik dia memerhatikan blok paling hujung tempat mereka berhenti tadi. Mata Cikgu Malik ternampak tau kelibat Cikgu Amin dari kejauhan. Seram. Cikgu Amin dia berjalan di blok tersebut sambil memandang ke arah mereka. Kemudian Cikgu Amin tersebut tersenyum dan masuk ke dalam kelas. Tetapi bukan masuk melalui pintu kelas. Cikgu Amin masuk melalui dinding batu.
Astaghfirullahalazim. Cikgu Malik mengucap panjang. Kenapa cikgu? Tanya ustaz tadi. Tak ada apa-apa ustaz, cuma mata saya agak penat. Okeylah, cikgu balik dan rehat je lah kat rumah lepas ni. Jelas ustaz tadi sambil dia pegangkan bahu cikgu Malik. Penolong kanan satu dan ustaz mengiringi cikgu Malik hingga ke lobi sekolah. Jadi cikgu Malik bersalaman dengan guru-guru lain yang bersama mereka tadi dan mereka meminta diri untuk meneruskan tugas mereka. Sebelum naik masuk ke kereta, ustaz memegang bahu cikgu Malik sambil berkata, "Saya nampak juga Cikgu Amin tadi cikgu. Cuma saya tak nak bagi tahu pada yang lain. Saya risau mereka takut dan bertempiaran lari. Kalau dah lari, maknanya saya lah yang paling lambat sekali sampai sebab saya semput." Bisik ustaz tadi sambil dengan nada bergurau. Jadi Cikgu Malik cuma tersenyumlah time tu. Apa-apa pun, alhamdulillah ustaz, ini mungkin pengalaman spiritual yang Allah bagi pada kita. InsyaAllah lepas ni tak ada lagi lah kita nampak Cikgu Amin tu. Sambung ustaz tadi. "InsyaAllah ustaz, Assalamualaikum." Jawab Cikgu Malik ringkas je sambil dia bagi salam. "Waalaikumsalam." Sepanjang perjalanan balik, Cikgu Malik ni dia terfikir tentang Cikgu Amin tadi. Kemudian dia melayan fikiran dia sambil mendengar lagu Deep Purple, lagu-lagu yang dia minat lah, lagu rock tu. 2 minggu kemudian, Cikgu Malik dan beberapa orang rakan mengadakan solat hajat dan bacaan surah Al-Baqarah sebagai ikhtiar untuk mengelakkan gangguan histeria di sekolah tersebut berulang lagi. Ketika tu, Cikgu Malik jelaskan kepada guru-guru bahawa tak ada jaminan yang kes histeria itu tidak akan berlaku lagi. Terserahlah kepada guru di sekolah tersebut untuk mewujudkan suasana Islamik dan memanfaatkan segala ruang dan bilik di sekolah tersebut bagi mengelakkan ada bilik yang kosong, yang ditinggalkan untuk didiami jin. Beberapa bulan yang lepas, Cikgu Malik datang balik semula ke sekolah tu untuk menghadiri sebuah mesyuarat. Blok paling hujung tersebut, Cikgu Malik perhatikan dah berubah, dah bersih, dah kemas, berpenghuni dan dah tak ada lagi daun-daun yang berjuntaian dekat situ. Jadi Cikgu Malik mengambil keputusan untuk tidak lagi pergi ke situ. Risau juga kalau berjumpa lagi dengan Cikgu Amin, takut-takut Cikgu Amin nak ajak pula dia lepak dekat kantin sekolah mereka ke. Sempat bergurau Cikgu Malik. Namun kisah Cikgu Amin masih lagi belum terjawab sehingga kini. Semoga Cikgu Malik tidak akan berjumpa lagi dengan Cikgu Amin sampai bila-bila. Lindungilah kami ya Allah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Sebarang kekurangan akak mohon maaf. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.